Okay. Thank you, Adi. Okay, semua boleh dengar suara cikgu? Boleh ke? Boleh cikgu. Boleh. Okay, awak pinkan pada nama saya. Baru you akan nampak full screen. You pinkan pada nama saya yang ada nampak buku ni. Ada gambar pin, you pinkan. Baru you akan nampak apa yang saya tulis dengan jelas. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata tak boleh nampak skrin yang saya tulis, maklumkan sebabnya saya menulis tak dapat nak tengok sama ada yang saya tulis tu dalam skrin ke tidak. Kalau guna laptop saya boleh tengok yang tulisan saya tu masih dalam skrin atau tak. Okay, apa-apa tak nampak tolong maklumkan. Okay. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we continue example 17. The function f is defined by fx equal to x squared minus 6 for the domain x from 0 until 4. Okay, sketch the graph of f and f inverse and state the domain. Okay, graph, dia suruh lukis graph for f and f inverse and state the domain. 3 soalan. Okay. So, x squared minus 6, dia beri domain from x from 0 until 4. So 0, 1, 2, 3, 4. So ganti nilai fx. Cari nilai fx. Maksudnya you gantikan x dengan kosong. Kosong kuasa 2 kosong tolak 6. So this is negative 6. 1 squared. 1 squared is 1 minus 6 negative 5. 2 squared. Okay. Substitute x with 2. 2 squared 4 minus 6 negative 2. 3 squared 9 minus 6 3. 4 squared 16 minus 6 10. So kita boleh plotkan 0 negative 6. So saya plotkan. Katakan sini 2, negative 2, negative 4, negative 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So here 10. Okay. 0, negative 6 sini. 1, negative 5. 1, 2, 3, 4. Okay, 1, negative 5 sini. Kemudian 4, 10. Saya ambil terus di sini. Okay. 3, 3. 3, 3 di sini. 2, negative 2. 2, negative 2 sini. So kita punya graph. This is x squared. X squared graph dia mesti curve. Okay. So curve. Okay, curve. So from x from 0 until 4. Maknanya daripada x kosong sampai x 4. Ni graf kita. Sepatutnya dia punya graf perlu smooth lah. Perlu licin. Okay, kalau macam ni tak betul ni. Tak tepat. Dia menggigil-gigil. So tak boleh macam ni. Dia kena smooth. Jadi sekarang graph this is y. This is graph fx. Equal to x squared minus 6. Okay, untuk dapat inverse. Inverse ni kita tahu dia adalah songsangan. Okay, inverse. Songsangan. Kalau songsangan, kita akan lukis graf yang pantul pada paksi
Y equal to X. Baik, di mana Y equal to X? Saya lukis dengan merah lah. So, Y equal to X. Y equal to X ini, kita kena lukis garisan dia. Kalau Y1, X1. So, Y1, X1. Kalau Y2, X2. Okay. Kalau X3, Y3. Okay, macam ni. Saya punya ni mungkin dia tak seragam. Sebab skala saya tak seragam. So, dia start daripada kosong dan kita gariskan. Ini adalah Y sama dengan X. Itu adalah paksi pantulan. Kalau, sorry. This is graph of Fx. Okay, to draw the graph for inverse F, you need to draw the axis of symmetry first, or the axis of reflection. Okay, this is axis of reflection. Y equal to X ini adalah axis of reflection, paksi pantulan dia. Okay, kemudian sampai sini boleh faham tak? Boleh cikgu. Okay, next kita pantulkan dia. Kalau sini negative 6, so sini akan jadi 6. Negative 6. Okay, dia pantul kat sini. Ini pertentangan dia. Kemudian kalau sini tan 4, so sini akan jadi sini 4 tan kan? Sini 4 tan. Dia pantul, dia akan jadi tan 4. Okey, saya anggarkan je mungkin lukisan saya memang tak tepat ni sebab saya tak gunakan skala yang betul. Sebab dia beritahu sketch laka. So laka tak perlu tak perlu skala yang tepat. Kita hanya sketch sahaja, lakarkan sahaja. Asalkan kita dapat bentuk dah okey dah. Kalau macam yang saya buat tadi, saya buat 0, negative 6, 1, negative 5, 3, 3, 2, negative 2 and 4, 10, itu namanya plotting. Okay, saya buat itu tadi sebab saya nak tunjuk bentuk graf dia. Tapi sebenarnya awak perlu tahu bila graf x squared, graf untuk x squared, ini akan jadi parabola. Okay, so you guna 2 points pun dah okay dah. 0, negative 6 dengan 4, 10. So you sketch sahaja parabola. Okay, itu namanya sketch. Tadi yang saya buat plot. Sketch perlukan 2 titik dah cukup dah. Okay, so next kita nak sketch inverse of F. The graph for inverse of F. So dari sini, dengan sini, kita akan sketchkan sampai sini. Okay, so this is graph for inverse Fx. Inverse of F. Okay, ini graf Fx. Okay, ini sketch tau. Jangan confuse pula. Ayat akan ada sketch dengan plot. Soalan akan ada sketch dengan plot. So ini sketch. Sketch 2 titik cukup. So kita tahu this is parabola. So we draw parabola. Here 2 points ini. So this is parabola also. Okay, next. State the domain. Okay, domain. Domain. Okay, domain inverse of F. X. So the domain. Domain must write in set notation. Okay, object dengan image tak perlu set notation. Domain you need to write in set notation. So what is the domain for inverse Fx? Negative 6. Domain ni untuk nilai X ke nilai Y? Nilai Y. Kita ada domain, couple dia apa? Domain, dia punya kawan dia apa? Range. Range? Codomain. Yes, codomain. Domain, codomain. So yang mana X, yang mana Y? Domain? Domain X X. ke Y? Yes, domain X. Codomain? Y. Y. Codomain Y. Ingat dia punya couple. Domain, codomain. Object. Couple dia apa? Image. Image. Okay.
Adi mute kan dekat yang laptop tu you. Oh tapi nanti you tak dengar pula Okay tak apa. Sebab dia jadi double pula. Okay. Domain X, kodomain Y. So domain untuk inverse. Okay. -6. From -6 until ini tadi 10. Until 10. Kalau you buat dalam bentuk inequalities macam ni, tak perlu ni. Okay, tak perlu side notation. Okay, sebab kita buat dalam bentuk inequalities. Okay, from -6 until 10. Okay, kalau yang perlukan side notation tu, kalau dia dalam elemen setiap satu. Macam tu, katakan -6, -5, -4, sampai. Okay, ini kita perlu set notation. Tapi jawapan kita dalam inequality, so X from -6 until 10. Boleh faham example 70? Boleh cikgu. Ya. Boleh. Okay. Ada apa-apa nak tanya? Boleh. Soalan rasanya tak ada cikgu. Tak ada Tak ada cikgu. Ya. Next. Example 18. Okay. This is the graph. P10 Q36. And this is Y equal to Fx. Okay, on the same diagram, sketch the graph of inverse by showing the point corresponding to point P and Q. Okay. So sekarang kita nak cari ini F ni. Ini Y equal to Fx. Nak lukis inverse dia. So nak lukis, draw the inverse. Draw inverse. Mesti tahu axis of reflection. Y equal to X. So axis of reflection dia mesti Y equal to X. Katakan saya lukis Y equal to X. Eloknya axis of reflection sebab saya warna merah. Awak buat ni. Mati ni. Okay. The dash line Y equal to X. So kalau sini 1, 0. So dia punya reflection apa? Akan jadi 0, 1. Kalau 3, 6. Dia akan jadi reflection dia 6, 3. 6, 3. Jadi kita lukiskan. So ini adalah Y equal to inverse Fx. Kita ambil 2 point saja. Kalau 3, 6 become 6, 3. 1, 0 become 0, 1. Dia jadi terbalik. Okay, macam tadi. 0, -6. Ini 0, -6. Dia jadi -6, 0. Okay. Ini 4, 10. Dia akan jadi 10, 4. 4. Okay. Okay. So yang ni 3, 6 become 6, 3. 1, 0 become 0, 1. Reflection dia. So axis of reflection, dotted line Y equal to X. So you lukiskan dia punya inverse. Better you label the inverse. Okay. So any question? Example 18. No cikgu. Okay, next. Saya habiskan sampai example 19 saja last dah tu. Okay, nanti saya beri masa untuk awak buat sampai jam 11. Thank you. Okay, next page 27. Ini senang sebabnya you dah buat dah sebelum ni. Determining the inverse.
the inverse function. So saya dah ajar dah sebelum ni bagaimana cara nak cari inverse function. Daripada f we find inverse f. Ni maknanya fx lah. So ini inverse fx. Okay, example. Sebelum tu saya refresh balik. Kalau inverse of fx equal to y, okay, inverse of fx equal to y, kalau f saya gerakkan ke sini, bukan gerak, dia akan jadi fy. Kalau fy, sini akan jadi x. Okay. Kalau inverse of ha equal to b, so what is hb? A. Yes, very good. hb equal to a. Dia macam seolah-olah kita bawa sini. Inverse dia jadi normal, so yang tinggal a. Okay, tak adalah sebenarnya konsep ADMAT-nya tak adalah bawa sini jadi f. Biar sini jadi inverse, bawa sini f. Bukanlah konsep dia begitu. Cuma saya nak bagi awak senang ingat saja. Okay. Kalau R inverse of RS equal to M. So what is RM? S. Yes, very good. S. Kalau saya terbalik pula, HT sama dengan L. What is inverse HL? T. Yes, very good. T. Maknanya kalau kita bawa sini dia jadi inverse. So jawapan akan jadi T. Boleh? Boleh. Okay, next. Example 19. If fx equal to 5x plus 2, find inverse. Okay. Ingat tak saya pernah ajar two method? Saya cari balik. Ni. Saya pernah ajar two method how to find the inverse. Method 1 and method 2. Ya. Kan? Yang ini cara yang tadi ni, yang saya beri contoh tadi. Ni. Okay, method 1. Method 2 we use let. Ya. So yang mana yang senang? Method 1 atau method 2? Rasanya method 2 lah cikgu. Method 2 kan? Okay, saya terang method 2. So method 2, let y equal to fx. Kalau you yang lain nak guna method 1 pun tak ada masalah. Y equal to 5x plus 2. So this is y in terms of x. Kita nak inverse. So kita cari x in terms of y. So y minus 2 equal to 5x. So we want x only. Y minus 2 over 5. Bawa ke bawah. So inverse of fx equal to, ini tukar pada x minus 2 over 5. Okay, Itu for saja. B. Ya, itu saja. Kan dah belajar kan sebelum ni kan? Ya. Ini hanya refresh saja balik. So inverse of F7. Okay, x ni gantikan dengan 7 minus 2 over 5. Sebab kita dah dapat inverse of F. So we want inverse of F7 only. So we substitute x with 7. 7 minus 2, 5 over 5. So final answer is 1. Okay? So that is the final answer. Okay, so cikgu. sebenarnya, okay, yang ini kita dah habis dah yang ni sebenarnya. Saya nak terangkan sikit. Ni dah habis dah sampai situ. So we know inverse of F7 equal to 1. So F1 equal to? 7. Yes, 7. So macam mana saya nak wakilkan dengan arrow diagram? Kalau sini 1, okay, ini adalah function F. Okay, this is F. This is F. So F1
The answer is 7. 7. Tu maksud dia. So kalau ini inverse, F. dia F7, inverse of F7 equal to 1. 1. Ini, ini tulis je F1 equal to 7. Yang ini F7, inverse of F7 equal to 1. 1. Okay, nampak kan? Teacher Boleh tak faham? nampak. Tak nampak, sorry. Sekejap. Okay, boleh nampak? Okay. So, kalau dia from 1 to 7, okay, patutnya anak panah dia begini. Bermaksud F, ini function F. F1 equal to 7. So, F1 saya tulis di sini equal to 7. Kalau dari sini ke sana, okay, dia inverse. Sebab tadi dari left to right, F. So, from right to left is inverse. So, inverse of F7, okay, this is equal to 1. Tu maksud dia. Boleh faham? Boleh faham cikgu. Yang lain? Okay, good. Yang Boleh. lain-lain, ada apa-apa nak tanya? Soalan tak ada cikgu. Tak ada kan? Yang ni okey. Ya. Kita tunggu nanti you buat exercise. Mana tahu ada soalan, kita akan bincang next then. class. Boleh? Okay. cikgu. So, Okey. kita habis awal. So, nanti homework saya akan beritahu dalam group. Saya beri awak masa untuk buat. Sepatutnya kelas kita sampai jam 11. So, jangan leka-leka. Boleh terus buat latihan. Saya akan masukkan terus dalam group lepas ni. Okay? Okey. Okay. Okay. Okay, Thank you, cikgu. class. Cikgu. Terima kasih cikgu. Adik Thank you. saya PM you adik. Okey cikgu. Okay, Jadi thank saya you. boleh stop recording ke cikgu? Boleh. Okey. Okay, thank you.